tempat sa'i sebenar besok ni, kalau situlah makam Ibrahim. Kalau ada jalan terus ke sana, terus, tapi orang ramai, kita pun sudah distrukturkan di sini, adalah laluan khas kita menuju ke mas'a, tempat mulakan sa'i. Dalam pergerakan itu ada doa disediakan, innas safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah, ruang Safa Marwah ni min syairillah, dia di antara lambang kebesaran agama Allah. Faman hajjal baita wa i'tamara, barang siapa datang haji di rumah Allah Taala ni, awi i'tamara ataupun datang umrah, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, maka tidak menjadi salah dia berulang-alik antara Safa Marwah ni. Tak jadi salah, Allah Taala kata. Sedangkan di rukun nampak macam rukun longgar. Mengapa ayat ni turun? Kerana masa Nabi buat tawaf umrah qada tahun 7 Hijrah, tahun 8 Hijrah. Tahun 7 atau 8? Tahun 7. Tahun 7 Hijrah. Tahun 6 Nabi bergerak nak buat umrah, terhalang. Nabi balik ke Madinah. Tahun 7 boleh masuk Mekah dengan aman, tapi buat rukun umrah yang tak komplit tahun lepas. Tawaf, sa'i dan bercukur bergunting. Semasa sahabat nak berulang-alik Safa Marwah ni, dua-dua tempat ni ada berhala yang keji. Jadi sahabat tak mau pergi mari berhala ni. Mereka tak mau buat sa'i. Tak buat sa'i, tak sah umrah. Jadi ayat ni turun. Safa Marwah ni lambang kebesaran agama Allah. Mana jangan ambil kira lah dua berhala cokoh tu tak ada kena mengena dengan kita. Dia akan dimusnahkan datang masa nanti. Tahun depan berhala tu semua dihapuskan. Jadi barang siapa datang ke Al-Bait, ke Kaabah untuk haji dan umrah, tak mengapalah dia pergi mari. Makna bukan dia pergi mari antara dua berhala. Dia membesarkan syiar agama Allah dengan sa'i. Sa'i ini membesarkan agama Allah. Dan dia adalah sejarahnya pergerakan Siti Hajar alaihissalam yang ditinggalkan suami kerana kerja dakwah, dan dia bangun sendiri dalam keadaan yang lemah, anak kecil, 7 kali pergi mari Safa Marwah ni untuk mendapat sumber penghidupan. Allah Ta'ala terima amalan sa'i ni, Safa Marwah ni 7 kali. Allah Ta'ala jadikan rukun umrah, rukun haji. Barang siapa pergi haji, pergi umrah tak buat sa'i ni, tak sah hajinya kerana tak mengerjakan rukun. Jadi bila kita sa'i besok, kita pergilah Safa Marwah, tapi doa tu macam longgar saja. Barang siapa datang haji dan umrah, tak mengapa berulang-alik antara keduanya. Ini merujuk sejarah semasa Nabi dan sahabat pergi haji tahun 7 Hijrah, pergi umrah tahun 7 Hijrah. Dua berhala cokoh di sana, Allah Ta'ala kata just ignore, buat tak tahu dia. Dia ada, dia cokoh itu, dia akan dibinasakan. Maka kita datang haji, datang umrah, pergi balik Safa Marwah ni, bukan kita membesarkan berhala, tapi membesarkan syiar agama Allah. Okey itu tuan-tuan? Okey ke? Pukul berapa sekarang? 11.10. 11.10 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil beberapa minit untuk bercakap tentang syarat-syarat sa'i. Syarat-syarat sah sa'i. Mana Safa, mana Marwah ni? Now, kalau kita ambil sini boleh tak? Ambil sini. Ke sana panjang sikit. Ini kita nak simulate. Kalau kita ada satu kawasan luas, eloklah kita buat sini. Lagi tepatnya, kedudukan Kaabah ni, petugas lain kali kalau kita nak pastikan penjuru Hajar Aswad ni dia berbetulan dengan Safa Marwah. Ni dia lari ni. Tak apalah, next. Jadi kita ambil maklum, sudah tawaf, bergerak ke Safa Marwah untuk lakukan sa'i. Jadi kita ambil kira Safa Marwah
sini Safa, sana Marwah. Ada jarak panjang sikit lah banding dengan dua tempat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh bergerak kepada saya sekarang? Boleh tak boleh? Kena boleh. Kena simulit. Baik, sekarang kita berada di Bukit Safa. Ke Marwah 7 kali pergi balik ya. Kita katalah ini Safa, sana Marwah, sana Kaabah. Baik, syarat sah sa'i ada 6. Pertama, masuk waktu. Bilakah masuk waktu sa'i? Ingat ada azan qamat ke? Tak ada. Selesai tawaf, masuklah waktu sa'i. Sunat-sunat kerjakanlah, sunat tawaf dan sebagainya. Dan kita bergerak ke Safa Marwah. Doa tadi ada dalam buku tu, Innas Safa wal Marwah min sya'airillah dan seterusnya. Sampai di Bukit Marwah, kita menghadap sampai Bukit Safa, menghadap Bukit Marwah. Sunat kita menghadap Kaabah. Menghadap Kaabah dan melambai. Kalau tawaf, melambai Hajar Aswad. Sa'i melambai Kaabah. Lambai sunat, tak ada kucuk. Lambai bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sunat juga berniat, saja aku mengerjakan sa'i umrah kerana Allah. Dan melambai Kaabah, tak ada kucuk tangan, dan mulakanlah sa'i dengan bismillah. Dan ada zikir khas, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seterusnya kita pun bergerak ke Bukit Marwah. Dan sampai satu had tertentu, dia ada satu kawasan berlampu hijau. Safa bin Marwah ada satu kawasan berlampu hijau. Sini adalah kawasan pertemuan dua bukit. Kaki Bukit Safa dan kaki Bukit Marwah bertemu. Makna zaman dulu dia kawasan landai. Semasa Hajar alaihissalam bergerak cari air untuk bekalan dia dan anak yang ditinggalkan di dekat Zam-Zam tu. Dia berlari-lari anak kawasan tu. Jadi sunat berlari-lari anak ni dikekalkan. Bagi lelaki, bagi orang perempuan memadilah berjalan sahaja, berjalan biasa saja. Baik, sampai sini kita pun ada zikir lah. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Kalau tak bergerak, bergeraklah tuan-tuan. Jangan jadi penonton ya, bersama. Jangan jadi pesenja, bersama. Sunat. Dan kawasan bertanda hijau tu adalah pertemuan dua bukit Safa Marwah. Semasa Hajar menunjukkan sa'i, kawasan landai tu dia berlari-lari anak. Sunat ni diteruskan sampai kita hari ni. Supaya kita ingat balik pengorbanan seorang wanita berstatus ibu kepada seorang Nabi dan isteri pada seorang Nabi yang lain. Ibu kepada Nabi Ismail, isteri kepada Nabi Ibrahim. Itulah Hajar alaihissalam. Dia berlari-lari anak, usaha mencari sumber penghidupan setelah ditinggalkan suaminya kerana kerja dakwah. Bukan suka-suka nak tinggal, kerana kerja dakwah. Ada tak orang hari ni tinggalkan keluarga ni kerana kerja dakwah? Ada ke tak ada? Itu tak lari daripada sunnah yang wujud zaman Nabi Ibrahim dan kekal sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kita boleh sa'i lagi pula. Ini sangat membantu kerana dia tak terikat. Sa'i ni kawasan dia loose. Macam tawaf, kita terikat dengan luar Kaabah dalam masjid. Sa'i ni sepanjang kawasan Safa Marwah yang sudah distrukturkan. Bergeraklah, gi mari. 4 kali gi, 3 kali mari. Safa Marwah sekali, Marwah Safa kedua. Jadi gi mari. Dah 6 gi 7 kali, 4 kali gi, 3 kali. Sampailah Marwah. Selesai, mula Safa sudah di Marwah. Kawasan ini kita sunat berlari-lari anak
Dan ada zikir yang sunat dibaca, itu warid daripada Nabi, zikir Safa Marwah ni. Demikian juga supaya kita sepanjang-panjang masa sa'i ni, langkah-langkah kita dalam sa'i ni, kita dalam zikrullah, ada zikir-zikir tertentu yang disediakan. Sebahagian tu warid daripada Nabi dan sebahagian daripada amal salafus salih, orang salih zaman awal dekat dengan Nabi SAW. Mana daripada habis kawasan hijau menuju ke Marwah ni, dia panjang lagi. Safa ke Marwah, bila kita lintas kawasan hijau, habis kawasan hijau tu, kita baru bergerak 1/3. Mana ada 2/3 jarak perjalanan yang kita tempuh untuk menghabiskan 1 kali Safa Marwah. Dan bila sampai kawasan bukit di Marwah ni, kita hendaklah naik bukit. Kalau Safa, kaki bukit, itulah kawasan Safa. Marwah, kaki bukit, belum poin Marwah lagi. Kena naik bukit. Sampailah. Untuk orang berkursi roda ni, dia ada satu kawasan yang dipagari, yang diletak tembok tertentulah untuk mudah orang mengerjakan sa'i dengan kursi roda ni. Dia ikut kawasan berpagar tu, kita di luar ni. Mana kita kena naik sampai habis kawasan berpagar tu, situlah poin Marwah. Kita kena sampai poin situ. Dan semasa naik bukit ni, sunat dibaca sekali lagi, Innas Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai poin Marwah, komplitlah 1. Dan sunat, bukan sunat, wajib terus 2, 3, 4 dan 5 dan 6 dan 7. Sunat melambai. Memang dari Marwah kita tak boleh nampak Kaabah kerana jarak yang jauh dan struktur bangunan, tapi arah Kaabah kita boleh tahu. Kita lambai Kaabah, bismillahi Allahu akbar walillahil hamd. Dan tak ada sunat kucuk tangan, terus saja menurunkan pusingan ke atas, gerakan berikutnya. Biasanya kita akan mulakan dengan zikir Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seterusnya bergerak pula ke Safa balik. Safa Marwah dah selesai, balik ke Safa. Mari balik Marwah. Balik ke Safa. Mari Marwah. Balik Safa. Dah berapa tu? 6. 3 kali pergi, 3 kali balik. Dan komplitkan 7 dengan Safa Marwah. Pandulah zikir-zikir itu sebagai amalan sunat dan eloklah dibaca, menambah pahala. Sekira-kira penerangan rukun-rukun haji ini telah dikomplitkan. Syarat sah sa'i ini masuk waktu. Nombor 2, dalam kawasan dia terstruktur. Safa Marwah terstruktur oleh binaan masjid. Dan ketiganya, tujuan untuk sa'i aja, bukan nak cari orang, nak cari kawan, nak seronok-seronok lah. Nak sa'i saja, nak melakukan ibadat ulang-alik Safa Marwah sebagai usaha mendekatkan diri pada Allah SWT. Dan juga dia tak terikat dengan najis tak najis, hadas tak hadas. Kalau kita berhadas besar, umpama perempuan dalam haid, sudah tawaf, haid dia pun mari, boleh tak dia buat sa'i? Dia wajib buat sa'i. Dalam keadaan tak suci daripada haid, dia boleh buat sa'i. Tawaf tak boleh, sa'i boleh. Tuan-tuan, rujuklah buku kecil tu ya, ada 6 syarat sah sa'i dan beberapa amalan sunat untuk kita amalkan. Setelah itu kita pun bergunting lah. Setelah sa'i bergunting bagi perempuan, orang lelaki sunat bercukur. Cuma ada orang lelaki dia nak bercukur, tapi dia bergunting dulu. Dia dapat pahala bergunting walaupun dia bercukur lepas tu. Bercukur tu bukan rukun umrah dah. Dia bercukur, kalau nak bercukur ni, kalaupun kita bercukur di mana sabahnya, kedai cukur lah, kedai gunting lah bercukur. Ataupun ada orang bawa pisau, jilid, dia cukur dia boleh. Dapatlah pahala bercukur. Mana selesai sa'i, mula dengan bercukur, dapat pahala bercukur. Orang perempuan bergunting. Tapi orang lelaki bergunting dulu, bercukur nanti kemudian, dapatlah pahala bercukur, bergunting. Jadi rugilah. Bagi yang nak bercukur tu, sabar sekejap, cari kedai gunting. Kalau tak buat pisau, tak ada pangkat, dia nak cukur dia nak cukur dia, pergi kedai gunting, dah bercukur. Bercukur ni mesti masuk waktu. Bila waktu bercukur?
Selesai sa'i. Dan rambut mesti di kepala. Di 7, di lengan, lain daripada kepala, tak boleh bagi masuk bercukur bergunting. Dan juga jangan kurang 3 urat rambut. Lebih banyak rambut digugur, lebih besar pahala, kecuali wanita menggugurkan rambut, mengerat rambut seruas jari masing-masing. Okey? Tuan-tuan, pukul berapa sekarang? Kita ada masa lagi ya. Jom kita masuk untuk menafaatkan soalan.